Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya, Nisa Tasmin binti Pentin, pada hari ini akan membentangkan satu kajian tips untuk pembentangan seminar Darul Aman yang bertajuk Kaedah Tahfiz Model Ulul Albab semua dalam kalangan murid Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, suatu kajian tips. Dan kajian tips ini telah dibimbing oleh pensyarah dari Jabatan Bahasa Arab Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman iaitu Dr. Farhad Hafid Hussein. Bermula tahun 2014 di sekolah-sekolah menengah terpilih dan menggunakan kurikulum bersepadu tahfiz. Dan ianya bertujuan untuk melahirkan golongan-golongan profesional, teknokrat dan usahawan hafiz yang mengamalkan ajaran Islam dan memiliki pelbagai kemahiran ilmu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan program semua ini juga berpaksikan 3 elemen penting iaitu Qur'ani, Ijtihadik dan Ensiklopedik. Qur'ani ini bermaksud murid-murid berjaya menghafal 30 juzuk Al-Quran dan memahami berdasarkan konsep baca, ingat, faham, fikir, amal dan sebar. Ijtihadik pula bermaksud keupayaan murid untuk memberikan pandangan dalam menyelesaikan masalah umat, memaksimalkan keupayaan pemikiran, minda, berfikiran kreatif dan berteknologi tinggi. Ensiklopedik pula bermaksud murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi, menjadi tempat rujukan masyarakat dan menguasai pelbagai bidang ilmu serta bahasa asing. Dan program semua ini tidak hanya mementingkan hifz Quran sahaja, bahkan ini juga memperkenalkan subjek maharah Al-Quran. Subjek maharah Al-Quran ini seperti tajwid, tilawah, adab Al-Quran, amal qiraat dan resam Ismani. Jadi ilmu-ilmu ini sangat penting menyebabkan murid ini lebih banyak menguasai kemahiran-kemahiran yang ada sebagaimana di dalam Al-Quran. Dan dalam konteks kajian saya ini, saya hanya memfokuskan kepada aspek kekangan dan kaedah pengajaran semua dalam subjek hifz Quran sahaja di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Kita beralih kepada penyataan masalah. Murid-murid di sekolah semua dikehendaki mengkhatamkan hafazan ketika berada di tingkatan 5. Walaupun begitu, isu kefikiran hafazan secara terkumpul menghalang objektif ini daripada tercapai. Hal ini kerana murid-murid tidak dapat menghabiskan silibus yang telah ditetapkan bagi setiap tingkatan. Dan berdasarkan kajian-kajian lepas, terdapat beberapa kekangan dalam pengajaran semua yang menyebabkan masalah ini berlaku. Kekangan yang pertama ialah dari sudut sistem pelaksanaan kurikulum, di mana masa yang diperuntukkan untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran PDP subjek hifz Al-Quran tidak mencukupi. Hal ini didapati bahawa terdapat murid yang gagal untuk tasmik dalam kelas kerana waktu yang diperuntukkan untuk menghafaz Al-Quran diganggu dengan pengisian lain, contohnya program, dan kadang-kadang murid terpaksa menggunakan waktu tasmik untuk menyiapkan timbunan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Dan kekangan yang kedua ialah dari sudut guru tahfiz, apabila terdapat guru yang masih lemah dalam penguasaan ilmu dan PDP. Kebanyakan guru masih menggunakan pendekatan tradisional dan kurang berinovasi dalam mengajar, dan pendekatan ini kurang menarik minat murid untuk menghafaz Al-Quran. Dan kekangan yang ketiga ialah ketiadaan modul pengajaran tahfiz yang standard untuk diguna pakai dalam proses PDP juga mempengaruhi hafazan murid. Berdasarkan kajian Siti Nurjana Mastur Mustafa, Siti Aisyah Johan dan Jimat Mustafa, bagi murid semua tingkatan 1 hingga 3, mereka perlu menghabiskan sukatan hafazan di tingkatan sebelumnya terlebih dahulu sebelum meneruskan silibus hafazan di tingkatan semasa. Namun, jika murid tingkatan 4 belum menghabiskan sukatan hafazan di tingkatan yang sebelumnya, jadi murid tersebut perlu menghafaz sukatan tingkatan 4 terlebih dahulu sebelum menghafaz juzuk yang tertinggal kerana mereka akan menduduki peperiksaan SPM. Dan sukatan hafazan yang terlibat adalah sukatan hafazan di tingkatan 4 dan 5. Dan menurut kajian yang dilakukan oleh Muhammad Zulhulmi Harun, Muhammad Khairi Haji Osman dan Muhammad Isya Awang 2019,
Didapati bahawa hanya 30 orang murid, iaitu hanya 5.13% daripada 584 orang murid semua yang berjaya mengkhatamkan hafazan, dan sejumlah 70 orang murid ataupun 48.60% belum menghabiskan sukatan hafazan yang ditetapkan semasa mereka berada di tingkatan 3 dan terpaksa meninggalkan juzuk yang berbaki untuk meneruskan hafazan dengan sukatan yang baharu di tingkatan 4. Jadi ini menyebabkan ramai murid yang keciciran dari segi hafazan Al-Quran. Okey, terdapat dua objektif untuk kajian kes ini. Yang pertama ialah memerihal kekangan-kekangan pengajaran tahfiz model ulul albab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, dan yang kedua meneroka kaedah-kaedah pengajaran semua di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Justru kajian kes ini dijalankan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang berikut, iaitu yang pertama, apakah kekangan-kekangan pengajaran tahfiz model ulul albab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah ataupun SMAKA, dan yang kedua, bagaimanakah kaedah pengajaran semua yang diamalkan di SMAKA. Okey, untuk metodologi kajian, kajian ini telah menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif dan kaedah kajian kes. Hal ini kerana ia digunakan untuk membolehkan pengkaji mendapatkan maklumat yang terperinci tentang permasalahan yang berlaku dalam kalangan peserta kajian. Dan untuk persampilan, kita telah memfokuskan kepada pelajar-pelajar dan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Jadi 2 orang guru tahfiz model ulul albab dan 3 murid tingkatan 5 telah dipilih untuk tujuan kajian kes ini. Dan saya sebagai pengkaji telah mengkodkan setiap peserta kajian kepada kod-kod yang tertentu. Okey, jadi 3 murid tingkatan 5 ini daripada kelas yang berlainan. 2 orang pelajar telah berjaya menghabiskan hafazan Al-Quran dan seorang pelajar masih belum menghafazkan Al-Quran, dan kesemua peserta kajian adalah lelaki. Okay, untuk instrumen kajian, terdapat 2 instrumen kajian yang digunakan dalam kajian kes ini. Yang pertama ialah temubual. Temubual telah dijalankan bersama dengan 2 orang guru semua. Okay, soalan telah dirangka dalam bentuk pertanyaan terbuka untuk mendapatkan lebih banyak jawapan secara mendalam dan lebih terperinci. Dan yang kedua ialah soal selidik. Okay, soal selidik ini telah digubal ataupun dibuat dalam Google Form, dan murid-murid 3 orang murid tingkatan 5 itu telah menjawab soalan tersebut. Okay. Untuk prosedur kajian, saya sebagai pengkaji telah mendapatkan kebenaran daripada murid dan guru, telah mendapatkan kebenaran daripada mereka untuk ditemubual, dan saya juga telah meminta keizinan mereka untuk merakamkan temubual tersebut. Okey, untuk dapatan kajian saya bahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian pertama ialah kekangan-kekangan pengajaran semua di SMAKA, dan yang kedua ialah kaedah pengajaran semua yang diamalkan di SMAKA. Untuk kekangan-kekangan pengajaran semua, yang dikenal ialah masa yang padat, sikap murid, minat, gaya pemakanan, pengaruh rakan, keadaan guru yang bertugas di luar sekolah, dan teknik hafazan yang tidak bersesuaian dengan murid. Murid berdepan dengan kekangan masa kerana jadual harian yang padat, silibus kandungan subjek yang banyak, serta komitmen dalam kurikulum dan kurikulum. Masa merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh murid dalam menghafaz Al-Quran, dan perkara ini dipersetujui oleh kesemua peserta kajian. Silibus kandungan subjek hifz, maharah Al-Quran dan akademik yang padat menekankan lagi murid dalam menguruskan masa mereka. Hal ini bertambah rumit bagi murid-murid menengah atas kerana masa yang diperuntukkan bagi proses PDP semakin singkat kerana terdapat pertambahan subjek akademik di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, murid juga menghadapi kesulitan dalam membahagikan masa antara Al-Quran dengan kurikulum dan kurikulum. Hal ini kerana kerja sekolah yang banyak serta komitmen dalam kurikulum mengurangkan masa mereka untuk menghafaz Al-Quran. Okay. Yang kedua, sikap disiplin murid juga menjadi kekangan kepada mereka untuk menghabiskan sukatan hafazan.
Terdapat segelintir murid yang tidak menggunakan masa cuti untuk menghafaz Al-Quran dan terdapat juga murid yang mengelakkan diri daripada ditasmik dengan guru semua. Selain itu, minat juga mempengaruhi hafazan murid. Tanpa minat yang mendalam, sukar untuk seseorang itu menghafaz Al-Quran. Seterusnya, gaya pemakanan. Gaya pemakanan juga mempengaruhi hafazan murid dan analisis data mendapati bahawa peserta-peserta kajian menjaga pemakanan mereka kerana berpendapat bahawa makanan mempengaruhi pencapaian hafazan mereka. Dan bukan itu sahaja, rakan juga dapat mempengaruhi hafazan murid. Rakan yang memberikan sokongan, yang memberikan motivasi, dapat meningkatkan hafazan rakannya dan begitulah sebaliknya. Okey, keadaan guru yang terpaksa bertugas di luar juga mempengaruhi sedikit sebanyak pencapaian hafazan murid. Hal ini kerana pertambahan murid halaqah dan waktu yang padat menyebabkan guru ganti tidak dapat melakukan tasmik kepada setiap murid. Seterusnya, penggunaan teknik hafazan yang tidak bersesuaian dengan murid juga merupakan kekangan yang menghalang murid daripada menghabiskan sukatan hafazan. Antara kaedah pengajaran semua di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah ialah talaqqi dan musyafahah, sistem halaqah, penggunaan alat bantu mengajar dan teknologi maklumat komunikasi, serta tasmik dan tahdir. Kaedah talaqqi dan musyafahah merupakan kaedah utama yang digunakan dalam pengajaran hafazan kerana ia merupakan kaedah yang diamalkan oleh Jibril dan Rasulullah SAW semasa penurunan wahyu. Jadi guru akan membaca ayat Al-Quran dan murid akan membaca selepas bacaan guru tersebut. Hal ini dilakukan bagi memantapkan tajwid dan makhraj huruf dalam bacaan Al-Quran. Okey, sistem halaqah pula ialah di mana sistem satu halaqah dianggotai oleh 10 orang murid dan 1 orang guru taktib. Okey, halaqah ini akan dikekalkan sejak murid berada di tingkatan 1 sehinggalah murid berada di tingkatan 5. Hal ini supaya guru dapat mengenali murid secara lebih mendalam dan sistem ini berjaya mewujudkan hubungan yang rapat antara guru dan murid halaqahnya. Hal ini juga melancarkan lagi proses PDP dan hafazan murid. Guru-guru hafazan di Semekat juga menggunakan ABM dan PMK seperti slide PowerPoint serta smart television. Ini menjadikan proses PDP lebih menarik dan menarik minat murid untuk menghafaz Al-Quran. Kaedah tasmik dan tahdir juga digunakan dalam proses PDP hifz Al-Quran. Tahdir bermaksud murid memperkukuhkan ayat-ayat hafazan yang baharu di hadapan guru sebagai persediaan sebelum aktiviti tasmik. Pada pukul 6.30 hingga 7.10 pagi, murid akan tahdir ayat hafazan yang baharu. Aktiviti tasmik pula bermaksud murid mengemukakan tulisan ayat-ayat hafazan yang baharu yang ingin ditasmik kepada guru dan ayat-ayat tersebut hendaklah ditulis dalam buku tahriri hafazan yang disediakan. Murid juga hendaklah memperdengarkan ayat-ayat hafazan yang baharu sebanyak 1 muka surat sehari secara individu di hadapan guru tasbih. Untuk perbincangan, yang pertama, guru hendaklah menekankan aspek kefahaman dan pengajaran ayat. Hal ini boleh dilakukan dengan memberi penekanan terhadap makna kalimah dan maksud ayat yang dihafaz. Hal ini kerana ia dapat membantu mengukuhkan hafazan dan menambahkan kefahaman serta kekhusyukan murid dalam menghafaz Al-Quran. Yang kedua, guru juga hendaklah mendedahkan murid dengan asbab nuzul ayat. Hal ini kerana apabila murid memahami sebab penurunan sesuatu ayat, secara tidak langsung murid dapat mengingati ayat dengan lebih baik dan guru juga boleh menggunakan kaedah penceritaan ketika menerangkan asbab nuzul. Ketiga, pihak sekolah hendaklah menambah baik dari segi susunan jadual kelas hafazan, kelas akademik serta jadual kurikulum berdasarkan matlamat dan objektif semua serta keperluan semasa. Hal ini supaya murid dapat membahagikan masa antara komitmen-komitmen tersebut dengan lebih baik. Seterusnya, strategi PDP serta penggunaan ABM dan PMK hendaklah dipelbagaikan supaya dapat menarik minat murid untuk menghafaz Al-Quran. Kesimpulannya, keupayaan setiap murid dalam menghafaz Al-Quran adalah berbeza antara satu sama lain.
Kekangan-kekangan yang dihadapi oleh guru-guru semua dan murid-murid dalam menjayakan program semua menyukarkan lagi proses menghafal Al-Quran itu. Justru, semua pihak hendaklah bekerjasama melakukan proses penambahbaikan bagi memastikan program semua dapat dijalankan dengan sebaiknya serta berjaya mencapai objektif penubuhannya. Contohnya, guru-guru semua hendaklah meletakkan diri dengan ilmu pedagogi, mempelbagaikan penggunaan bahan bantu mengajar dan teknologi maklumat komunikasi. Guru-guru semua juga hendaklah mempunyai kebolehan dalam mengenal pasti kemampuan setiap murid bagi menentukan teknik-teknik dan strategi-strategi penyampaian yang bersesuaian untuk diaplikasikan dalam proses pengajaran. Murid juga hendaklah bersemangat dan berdisiplin dalam menghafaz kalam Allah. Okey, tegasnya kerjasama daripada semua pihak amatlah penting, amat signifikan untuk menjayakan objektif penubuhan program semua. Oleh yang demikian, saya berharap agar presensi ini telah menjelaskan sedikit tentang kekangan-kekangan pengajaran semua serta kaedah pengajaran semua yang telah diamalkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Saya juga berharap agar kajian ini diteruskan bagi mengatasi masalah yang berlaku agar program semua ini dapat menepati objektif pelaksanaannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.